ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا آمين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Menghormati lagi dikasihi saf kepimpinan masjid, menghormati lagi dikasihi tuan-tuan imam, menghormati lagi dikasihi tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita merapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memanjangkan umur kita satu hari lagi. Dan Allah memberikan keizinan kepada kita untuk sekali lagi bersama-sama melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dalam usaha kita untuk mencari mardatillah. Apa makna kehidupan kita selain daripada kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bersama-sama dengan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian pada malam ini. Dan sudah tentulah ramai di kalangan kita yang tidak mengenali saya, sebab saya hanyalah pemain gantian. Pemain utama tidak dapat hadir, jadi saya datang sebagai gantian sahaja. Mudah fahamnya, pemain gantian ni dia tidak ada bisa. Jarang pemain gantian ni boleh menjaringkan gol. Tapi kalau dia menjaringkan gol, dia akan dijulang sebagai wira. Alhamdulillah, berkat kesabaran kita bersama, sesudah kita menempuh suatu tempoh yang agak panjang, suatu musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita jangka, yang tidak pernah kita bayangkan bahawa suatu ketika, suatu masa akan berlaku dalam negara tercinta ini. Akan datangnya suatu pandemik ataupun penyakit yang meletakkan kita semua di dalam keadaan terkurung dalam tempoh yang sangat panjang. Maka dalam tempoh itu semua tempat, semua premis ditutup, termasuklah rumah-rumah Allah di seluruh dunia, termasuklah dalam negara kita Malaysia. Bagi tuan-tuan muslimin muslimat yang memang boleh kita sebut sebagai orang masjid atau kaki masjid, akan merasa kelompongan dalam kehidupan seharian. Bila jadual kita berubah, sepatutnya kita berada di surau di masjid, salat berjamaah, menghadirkan diri dalam majlis ilmu dan sebagainya. Tiba-tiba kenikmatan itu seolah-olah dirampas dengan begitu kejam sekali. Lalu kita sebagai orang yang beriman, apa kita nak buat? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila musibah itu datang, Nabi mengajar kepada kita yang pertama, redha dan pasrah dengan musibah yang datang. Yakinlah bahawa itulah proses tarbiyah yang Allah nak bagi kepada kita yang bersifat hamba. Apabila kita redha dan pasrah dengan musibah yang datang, maka dikala itu kita tahu Allah nak mengajar kita supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bermunajat dan bermohonlah kepada Allah agar musibah ini segera pergi, agar suasana yang biasa kita lalui sebelum ini dapat kita hadapi, dapat kita jalani dengan sesegera mungkin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pun boleh datang ke surau masjid, boleh duduk di dalam majlis ilmu, walaupun suasananya agak berbeza, yang disebut sebagai norma baru.
Kita kena menghadapinya. Sebab itulah putaran kehidupan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita cuba bercerita tentang bab salat. Sebab saya bukan tuan guru, saya bukan orang alim nak bercerita tentang benda yang berat-berat. Kita cerita benda yang kita memang dah tahu. Kita memang tahu sangat-sangat. Cuma kadang-kadang benda yang tahu ini yang kita terlepas pandang. Benda yang kita anggap ringan dan mudah ini selalunya kita kesampingkan. Lalu yang ringan dan mudah inilah akhirnya membawa badah kepada kita di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya cuba bawa ringkasan daripada kitab Matla'ul Badrain yang kita semua dah baca sejak daripada sekolah rendah. Dalam konteks kita di Malaysia ni, kitab tu adalah kitab yang paling glamour sekali. InsyaAllah kita cuba tengok ringkasan yang dia nak sebut di dalam bab salat. Saya bukan nak syarahkan semua bab salat itu. Saya nak sebutkan dalam waktu yang singkat ini insyaAllah beberapa perkara yang memang kita dah sedia maklum. Cuma kita saling ingat memperingati. Mudah-mudahan perjalanan ibadah kita selepas ini akan berjalan di dalam keadaan seperti mana yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi suruh kita salat macam mana Nabi salat. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu macam mana aku salat, kata Nabi. Jadi kalau kita nak jadi orang yang bersalat macam Nabi, tengok sungguh-sungguh apa sebenarnya yang Nabi bagi kita buat dan Nabi larang kita buat, insya-Allah. Baik. Beberapa perkara yang disebutkan di dalam kitab ini, ringkasannya. Perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Kenapa saya nak sebutkan perkara makruh ini? Kita tahu makruh tidak membatalkan salat. Tetapi makruh ini dia cenderung kepada membatalkan salat. Benda yang makruh ini dia lebih cenderung membawa kepada rosaknya ibadah kita. Bahkan sampai kepada satu peringkat ibadah kita tidak diterima kerana makruh ini akhirnya dia membawa kepada tidak sah sesuatu ibadah. Itu sebab saya sebut kita memang dah tahu. Cuma kita nak ulang bicara supaya kita ingat balik, benda ni memang aku tahu tapi aku duk buat juga. Apa dia? Ada beberapa perkara yang disebutkan di dalam kitab ini. Cuma dia mulakan. Yang dimaksudkan perkara yang makruh dalam salat ialah perkara-perkara yang kalau kita lakukan boleh merosak kesempurnaan salat. Benda makruh dalam salat ni kalau kita buat, dia merosakkan kesempurnaan salat. Bila salat kita tak sempurna, agak-agak bagaimana kita nak berdepan dengan Allah di padang mahsyar besok. Yang pertama sekali dihisap di kalangan manusia, kata Nabi, di akhirat besok adalah salat. Salat itu yang pertama akan dihisap. Jika salatnya rosak, kata Nabi, maka rosaklah seluruh amalan yang lain. Nampak tak? Kita ceritalah kita ini kaki sedekah, kita ini mutawif ke, kita ini orang baik, kita semua cerita benda baik ini kita buat. Tetapi apabila Allah cek salat kita ada cacat celah, ada rosaknya, maka kata Nabi, fa in fasadat sa'iru amali, seluruh amalan kamu itu akan rosak semuanya. Allah tak nak tengok lagi sebab salat kamu rosak. Baik. Jadi dia kata apa? Antara, dia nak sebut antara perkara-perkara yang makruh di dalam salat itu ialah meninggalkan segala yang sunat. Itu pertama sekali dia letak. Pertama sekali yang menyebabkan solat kita tak sempurna, meninggalkan segala yang sunat. Apa dia yang sunat? Contoh, membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Kadang kita nak cepat, kita tinggalkan. Kalau ikut tuan guru saya dululah, masa duk belajar pondok dulu. Kalau kita tak baca doa iftitah di dalam solat, terutamanya solat fardu, seolah-olah kita tidak ada kening sebelah. Boleh bayang tak dia kata kalau kita berjalan di hadapan orang, kening kita tak ada sebelah, apa pandangan orang?
Ni pula bila kita nak persembahkan kepada Allah, ini dia solat aku ya Allah. Sedangkan bila Allah cek, semua perkara-perkara sunat kita tinggalkan. Semua perkara sunat kita tinggalkan. Ini disebut makruh yang pertama sekali. Bila kita tinggal perkara-perkara sunat, maka dengan sendirinya solat kita menjadi rosak. Satu. Yang kedua, apa lagi yang boleh membuatkan rosaknya solat kita? Memalingkan muka ke kanan maupun ke kiri. Kerana Rasulullah mengatakan bahawa perbuatan itu adalah suatu tarikan cepat yang dicubakan oleh syaitan akan solat seseorang. Kita semayang, tapi kita pandang kiri dan kanan, atas dan bawah. Batal tak solat? Tak batal. Tapi rosak tak solat? Rosak. Bila kita solat, kita pandang kanan, kemudian kita pandang kiri, pandang atas bawah, atau pandang depan, kita akan melihat sesuatu. Contohnya bila kita tengok ke sana, tengok kawan sebelah ni, sebelum PKP tak pernah datang masjid. Tiba-tiba lepas PKP pandang-pandang tengok dia ada sebelah kita. Ish, dah bertobat dia ni pasangan. Automatik dia jadi. Ada sesuatu yang melintas di dalam hati. Nampak? Menyebabkan solat kita rosak. Begitu juga memandang ke depan. Memandang ke depan hukumnya makruh. Kecuali kalau kita sembahyang di Masjidil Haram. Bila kita sembahyang di Masjidil Haram, selagi kita nampak susuk Kaabah itu, bangunan Kaabah itu, selagi kita nampak, maka sunat kita pandang bangunan Kaabah itu kalau kita sembahyang di Masjidil Haram. Tapi kalau dah hilang tak Kaabah tu, kita sembahyang di luar, di dataran contohnya, ataupun belakang tiang, tak nampak Kaabah itu, maka sunat itu sudah menjadi kepada yang asal. Tengok di hujung tempat sujud. Jadi bila kita sembahyang saja-saja nak pandang kanan, saja-saja nak pandang kiri, maka sembahyang kita, solat kita menjadi rosak. Kata Nabi, bila kamu pandang kiri dan kanan, atas dan bawah, itulah cubaan pertama daripada syaitan untuk memesongkan niat kamu di dalam sembahyang. Maknanya syaitan dah berjaya menghasut kita supaya niat kita bertukar daripada melaksanakan solat. Rosaklah solat kita. Jangan pandang kiri dan pandang kanan. Memang dia tak batalkan solat kita, kecuali kalau kita paling itu, kita bawa dada sekali. Bawa dada sekali, confirm batal solat. Kalau kita muka saja, tak jadi masalah. Mungkin tuan-tuan pernah nampak ada orang sembahyang macam tu. Saya banyak kali nampak. Dia paling kiri kanan bila? Masa dia bangun daripada sujud. Kita duduk belakang kan. Kadang tu time sembahyang sunat, kita duduk, kita tengok dia sembahyang kat depan. Dia bangun, sambil bangun sujud tu mata dia tengok atas. Apa dia tengok? Bila pusing tu, kata Nabi, hukumnya makruh. Sebab syaitan dah berjaya mengocak hati dia untuk melakukan selain daripada sembahyang itu. Begitu juga dia kata memandang ke atas ketika solat, tak boleh. Bukan tak boleh tu batal, tak boleh itu merosakkan solat. Yang keempat, mencantuk-cantukkan rokok dan sujud. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabari dan Abu Qatadah, yang berbunyi, Nabi sebut di dalam hadis, aswa'un nasi sariqatun alladhi yasriqu min salatihi. Qalu kaifa yasriqu min as-salah? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, aw qala la yuqimu salbuhu fi ar-ruku' was-sujud. Nabi sebut dalam hadis, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri di dalam solat. Nabi sebut sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam solat. Bertanya para sahabat, macam mana dia boleh mencuri di dalam solat ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, tidak disempurnakannya rukuk dan sujudnya. Atau Rasul menjawab, tidak ditegakkan sulbinya dalam rukuk dan sujudnya. Ulama fiqh majoritinya menghuraikan hadis ni dari sudut tamakninah. Tamakninah dalam mazhab Syafi'i,
Kita orang mazhab Syafi'i kan. Dalam mazhab Syafi'i 3 tempat wajib tamakninah. Rukuk, i'tidal, sujud. Pernah tak kita tengok orang sembahyang? Tak kira lah dia sembahyang fardu ke sembahyang sunat. Bila dia rukuk okey lagi, dia ada tamakninah. Bila dia i'tidal, dia bangun yang lebih kurang dia turun balik. Dalam mazhab Syafi'i batal sembahyang. Ataupun dia rukuk okey, dia bangun okey, badan dia tegak tetapi tangan dia tak berhenti bergoyang. Kemudian dia turun sujud, tidak sah sembahyang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sebab tamakninah itu wajib. Apa tamakninah? Berhenti seluruh anggota badan dalam kadar seketika. Hadis ni yang Nabi sebut macam ayam mencatuk makanan. Dia jadi macam tu. Dia bangun terus turun, bangun terus turun. Dalam mazhab Syafi'i kalau tidak ada tamakninah maka sembahyangnya tidak sah. Cuma dia syarahkan dalam kitab ni makruh. Jangan kita tersebut kata kita tengok pak-pak Arab di Madinah, di Mekah tu sembahyang macam tu je. Tamakninah lebih kurang. Dia mazhab lain. Jangan ikut dia. Memanglah dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada pertikaian di dalam bab ni. Tetapi jumhur ulama Syafi'i menyebutkan bahawa seandainya tidak ada tamakninah maka sembahyangnya tidak sah. Agak-agak selama ni kita ada buat tak macam tu? Kalau ada kita buat macam tu cepat-cepat berubah. Sebab kita tak boleh nak syarahkan mengikut merangkum semua pandangan daripada mazhab kita nak pakai. Dalam bab ni pakai mazhab ni, bab ni pakai mazhab ni. Dia akan jadi Wahabi. Buat-buat Wahabi dia suka macam tu. Bila dia kata dalam mazhab Syafi'i tak boleh pakai bab ni, dia pergi bab ni. Sampai dikeluarkan kenyataan ada di kalangan cerdik pandai Islam dalam negara kita tu. Dia kata saya tidak terikat dengan satu mazhab. Walaupun saya duduk di Malaysia, saya orang Melayu, saya lebih suka beramal dengan semua mazhab. Mana boleh cakap macam tu kan? Jadi kita mazhab Syafi'i ikut mazhab Syafi'i. Jangan kita nak ubah-ubah, nak ikut itu, nak ikut ini. Kemudian seterusnya, menyapu pasir atau tanah. Apa dia sebut? Menyapu pasir atau tanah yang terdapat di tempat sujud ketika hendak sujud adalah makruh hukumnya. Kita nak sujud, tiba-tiba kita tengok ada pasir atau ada tanah di tempat sujud. Kita sapu dulu, hukumnya makruh. Sebab apa kita nak buang pasir? Nabi solat atas pasir. Masjid Nabi itu, Masjid Nabawi itu bukan macam yang kita tengok hari ini. Di ketika itu, bahkan para sahabat dia berhenti kat mana-mana pun ketika musafir, solat di atas pasir. Itu dia sebut hukumnya makruh. Kecuali kalau perbuatan itu kita lakukan hanya sekali sahaja dan dengan sangat terpaksa. Dalam bab ni ulama syarahkan, kalau tempat kita nak sujud itu ada sesuatu yang berbahaya. Contohnya duri. Boleh kita tolak sekali sahaja. Ataupun di sana ada binatang yang bahaya. Contoh masa kita nak sujud, ada ular tedung melengkor kat tempat sujud kita. Boleh kita tolak. Yang ni ulama syarahkan panjang lagi. Agak-agak kalau ular tedung kita tolak sekali, apa berlaku rasa-rasa? Kan? Kita sujud, ada ular tedung, kita pun tolak macam tu. Kita pun sujud. Maka sujud itu adalah sujud yang terakhir untuk kita. Kan? Yang ni ulama syarahkan, buatlah macam mana sekalipun, berlaku 3 pergerakan ke, 10 pergerakan ke, 30 pergerakan, salat tidak batal. Kalau kita beranilah, kan, ambil handphone, ketuk kepala ular tu 10 kali. Tapi rasanya tak berlaku lah kan. Bila ada ular, taubat lahum tak tunggu. Memang awal-awal lagi dah cabutnya kan. Tapi kalau kita nak bunuh ular tu, pukullah berapa kali pun, kata ulama, dibolehkan, tidak batal solat. Begitu juga bila kita sujud di tempat yang panas.
Bila kita sujud di tempat yang panas, dahi kita kena lantai. Memang diyakini kalau dahi kita kena lantai akan melecur dahi, menyebabkan luka. Tempat yang panas, maka kata ulama boleh diletak tapak tangan. Kita letak tapak tangan macam tu, dahi kita sujud atas tapak tangan. Dibolehkan. Tapi jangan letak batu. Letak batu dia jadi Syiah Imamiyah. Syiah dia letak batu. Kita jangan letak batu. Letak tangan diharuskan. Kalau dikhawatiri kalau kita letak dahi, kulit dahi yang nipis ini menyebabkan berlakunya kecederaan atau luka kepada dahi. Nampak? Bab solat ni kadang-kadang kita nampak mudah, tapi bila kita terlepas pandang, rupanya boleh, rupanya tak boleh. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Jadi dalam bab pasir ni, kalau pasir biasa-biasa sahaja, tak payah kita sapu dia. Tak payah sapu sebab disebutkan dengan jelas makruh hukumnya. Yang keenam, yang ni memang tak buatlah. Yang keenam, makruh hukumnya meludah ke kanan atau ke hadapan. Tengah semayang, dia ni memang kaki meludah. Tengah-tengah solat air liur dah penuh, dia pun meludah ke depan. Tak batal semayang, tak batal. Hukumnya makruh. Ataupun dia ludah ke kanan, dia ludah ke kanan, tak batal semayang. Meludah tak batal semayang, tetapi makruh. Sebab air liur itu tidak najis. Kalau dia ludah rata-rata pun tak jadi masalah. Air liur bukan najis, cuma menjijikkan. Sebab apa Nabi larang kalau kita nak meludah ke depan atau ke kanan? Sebab bila kita meludah ke kanan, kita sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Nampak kita biadab dengan Allah Ta'ala. Satu. Ke kanan kenapa tak boleh ludah? Kerana di kanan itulah datangnya para malaikat rahmat. Malaikat rahmat akan datang dari sebelah kanan, dia datang sebelah kiri. Malaikat rahmat semua datang dari sebelah kanan. Jadi kita dilarang waktu sembahyang ludah ke depan ataupun ke kanan. Hukumnya makruh. Sembahyang tetap sah tapi rosak. Kemudian dia dihuraikan apa lagi? Apabila terasa hendak meludah ketika solat, tengah solat ni rasa nak ludah juga, maka janganlah kita meludah ke kanan atau ke hadapan, tetapi bolehlah kita meludah ke kiri atau ke bawah tapak kaki kita. Ludah ke kiri boleh. Insya' nanti cuba ludah tengok. Tapi dia sebut dalam kurungan, tetapi dengan syarat bukan di dalam masjid. Nampak? Dalam kurungan dia sebut ludah ke kiri boleh, tak makruh. Tetapi solat itu bukan di dalam masjid. Maknanya kita kat luar lah. Kita ludah ke kiri, tidak ada orang sebelah kiri kita, boleh. Ataupun kalau nak ludah sangat, tak tahan sangat, ludah di bawah tapak kaki. Ludah di bawah tapak kaki. Macam mana pula kalau kita selemur? Tengah sesemua kan? Tengah sesemua boleh dah ambil sapu tangan atau tisu, kita pun kuat-kuat batal masuk dalam poket. Boleh tak? Ini semua disyarahkan dalam kitab-kitab fiqh. Tidak ada masalah. Bahkan dalam kitab fiqh menyebutkan, bila kita nak hembus hingus kita, maka angkatlah lengan baju sebelah kiri. Itu dalam kitab fiqh. Ni lengan baju ni, lengan baju sebelah kiri. Hembus hingus kuat-kuat, tinggal kat situ. Tapi jangan buatlah dah tua-tua macam tu, buruk warna mana kan. Jadi kias daripada situ, kata ulama, kita memang tak sanggup pakai lengan baju, ambillah sapu tangan atau tisu, kan? Tisu tu letak dalam poket, jangan letak atas sejadah. Kalau kita letak atas sejadah, kipas angin bawa dia pergi kat tempat sujud orang sebelah, agak-agak apa jadi? Memang tak sujud saja orang sebelah tu kan? Penuh dengan hingus dia ya. Kita hingus letak dalam poket. Berapa kali pun tak apa, sebab hingus bukan najis. Nampak? Jadi ni dia sebut, kalau kita tak tahan sangat nak meludah, kalau di luar masjid, beludahlah ke sebelah kiri.
Kalau di dalam masjid kita yakin lepas tu kita boleh basuh tapak tu, ludahlah bawah tapak kaki kalau tak tahan sangat. Tetapi kalau kita ludah ke depan atau ke kanan, hukumnya adalah makruh, rosaklah solatnya. Demikianlah keterangan yang diperoleh daripada hadis sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini hadis sahih. Cerita ludah ni hadis sahih, bukan cerita yang direka-reka. Baik, seterusnya. Solat dengan bercekak pinggang. Cekak pinggang hukumnya makruh. Boleh tak? Boleh ha? Tiba-tiba imam tunjuk perasaan. Allahu Akbar. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis banyak cekak pinggang. Agak-agak orang belakang ikut lagi tak kalau imam cekak pinggang? Mesti confuse kan? Apa pula imam ni cekak pinggang? Cekak pinggang tak membatalkan salat, tetapi makruh. Sebab cekak pinggang itu dilihat sebagai sifatnya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin Mekah tu memang bila dia berdepan dengan Nabi, dia cekak pinggang. Abu Lahab, Abu Jahal and the gang, bila dia berdepan dengan Nabi, dia cekak pinggang. Walaupun cekak pinggang tak batal, tetapi adalah lebih baik jangan kita buat. Dia jadi macam lain. Kalau nak lurus tangan, itu tak jadi masalah. Sebahagian daripada mazhab Maliki, mereka memang tidak qiyam. Allahu Akbar, dia tegak tangan. Tetapi kita tak digalakkan lurus tangan ke bawah kerana itu adalah amalan Syiah juga. Semua Syiah dia tidak qiyam, tetapi dia luruskan tangan. Walaupun ada di kalangan mazhab-mazhab tertentu lurus tangan, sebaik-baiknya jangan kita ikut sebab takut-takut dia khawatiri kita dikategorikan sebagai Syiah. Kemudian seterusnya, Nabi ini sekejap belum isyarat nasihat. Memberi isyarat dengan tangan. Buat isyarat tangan. Seseorang yang sedang salat kurang baik baginya memberi isyarat dengan tangannya, kecuali isyarat menjawab salam ataupun isyarat yang terpaksa dan isyarat menegur imam. Makruh. Maknanya kalau saja-saja kita nak buat isyarat tangan, tiba-tiba tengok budak-budak bising, kan, budak-budak melintas depan kita, kita tengah sembahyang, kita pun saja-saja buat, tak batal sembahyang, tetapi dia jadi makruh. Tetapi seandainya kita tengah sembahyang, kita tengah solat ni, ada orang datang sebelah sana, kita solat kat situ, dia datang, Assalamualaikum, jangan kita jawab Waalaikumsalam. Tengah sembahyang tak boleh jawab salam. Nabi buat macam mana? Bila orang bagi salam, Nabi buat macam ni. Satu riwayat mengatakan Nabi angkat tangan macam ni. Jadi kalau kita tengah salat, ada orang bagi salam, sebab bagi salam itu sunat, jawab salam itu wajib. Kebanyakan ulama kata tangguhkan menjawab salam tersebut walaupun ia wajib, kamu sedang bersolat. Bila kita selesai je salam, selesai solat, baru kita jawab Waalaikumsalam. Itu pilihan dia. Tetapi kalau kita nak jawab tengah sembahyang, kita ambil dua contoh ni yang Nabi pernah buat. Yang pertama, bila orang bagi salam, Nabi angkat tangan sikit, Nabi tunjuk jari macam ni. Satu. Yang kedua, Nabi juga pernah angkat tangan macam ni. Maka yang bagi salam tahu orang ni sedang mendirikan solat. Dalam keadaan-keadaan yang memang macam tu, yang memerlukan kita bertindak begitu, dibolehkan. Ataupun kita solat, orang lalu depan kita, kita ulur tangan, tahan. Dia lalu depan kita, tak ada sutra, dia lalu, kita tahan tangan, itu dibolehkan. Tetapi dia sebut sekali sahaja. Sekali sahaja. Kita buat sekali, dah cukup. Ada orang lain lalu, sekali cukup. Jangan kita buat sekali macam tu, tunjuk dia macam tu pula. Dia pergi sebelah sana. Tak boleh, sekali je. Tidak ada isyarat-isyarat lain, sekali. Itu dalam keadaan terpaksa.
Apa pun boleh kita buat. Suatu ketika Nabi sedang bersolat malam dengan Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas, sepupu Nabi lah, lautan ilmu, gudang ilmu. Abdullah ibnu Abbas ni tuan-tuan baca sirah dengan Ustaz Alim kan. Kalau kita syarah pada Abdullah ibnu Abbas ni panjang cerita. Abdullah ibnu Abbas ni dia lahir selepas kenabian, sepupu Nabi. Suatu malam Nabi sembahyang dengan Abdullah ibnu Abbas di Madinah tu. Ketika itu musim sejuk yang cukup sejuk. Abdullah ibnu Abbas sembahyang sebelah Nabi ni, sembahyang malam ni, badan dia menggigil badan dia. Nabi tak menggigil sebab Nabi sembahyang sambil berselimut. Itu dalam kitab sirah. Nabi sembahyang sambil berselimut. Bila Nabi jeling tengok Abdullah ibnu Abbas ni menggigil kesejukan, Nabi buka selimut. Nabi kaut badan Abdullah ibnu Abbas, duduk dalam selimut sekali dengan Nabi. Sembahyang dua-dua Nabi dengan Ibnu Abbas dalam selimut Nabi. Itu yang disebut dalam keadaan terpaksa dibolehkan. Samalah ni. Memberi isyarat tangan ini dibolehkan dalam keadaan tertentu sahaja. Saja-saja buat hukumnya makruh, merosakkan salat. Kemudian seterusnya, memberi isyarat dengan tangan ketika mengucapkan salam. Memberi isyarat dengan tangan ketika mengucapkan salam makruh. Apa dia? Maksudnya orang yang memberi salam pada akhir salatnya kemudian mengiringi ucapan salam itu dengan gerakkan tangan ke atas dan membalikkan tangan itu dan sebagainya. Orang tengok ada orang sembahyang, dia dah sembahyang ni kan, innaka hamidun majid, habis assalamualaikum warahmatullahi, dia pusing tangan kan. Pernah nampak? Assalamualaikum warahmatullahi, pusing tangan kiri. Itu hadis mana dia pakai kan? Dalam kitab sebut membalik-balikkan tangan atau mengangkat tangan itu hukumnya makruh. Tak payah buat. Jangan kita main ikut-ikut. Kita tengok orang buat, kita buat. Dia dalam beribadat ni bukan boleh main ikut-ikut. Kena ada ilmu, kena berguru, kena ada kitabnya, baru boleh kita beramal ibadat. Tuan-tuan muslimin muslimat, orang yang dipilih oleh Allah duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Kalau tengok daripada senarai tuan-tuan guru yang datang ke Masjid Qaryah Baru Jaya ni, bukan calang-calang orang, semuanya tutup alim. Kalau tuan-tuan tak duduk di dalam majlis-majlis mereka ini, alangkah ruginya. Mereka ini Masya Allah, saya tahu hebat ilmunya. Jadi bila kita dipilih duduk di dalam majlis-majlis ilmu, maka selamatlah kita daripada perkara-perkara yang sebegini. Yang kita anggap benda ni senangnya, benda ni mudahnya, tapi yang mudah ni lah yang selalu kita langgar. Duduk dalam majlis ilmu ni banyak kelebihannya. Antara lain kata Nabi apa? Orang yang duduk di dalam majlis ilmu itu, duduk di dalam majlis ilmu, mereka dipilih oleh Allah untuk diberikan jalan yang luas menuju ke syurga. Allah akan buka jalan dia menuju ke syurga dengan laluan yang luas. Kemudian seluruh para malaikat akan memayungi mereka dan mendoakan kerahmatan ke atas mereka. Itu orang duduk dalam majlis ilmu. Kemudian apa lagi? Seluruh makhluk di langit dan di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, mendoakan orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Orang duduk dalam majlis ilmu bukan setakat duduk, nak baring tak ada masalah. Zaman Nabi, sahabat baring depan Nabi sambil duduk dengar tazkirah daripada Nabi ni. Para sahabat ada yang baring, tapi sahabat dia baring tapi dia tak tidur. Kita kalau baring confirm lelap kan? Duduk pun kita lelap, apa lagi kalau baring? Kita lah kan kalau kita duduk di dalam majlis ilmu, insya-Allah itulah yang Allah akan bagi kelebihan kepada kita. Kemudian yang paling hebat sekali apa dia? Kalau duduk dalam majlis ilmu, sepanjang kita duduk di dalam majlis ilmu,
Seluruh malaikat yang datang berebut-rebut nak ambil nama ni. Nama ni malaikat berebut-rebut nak ambil nama, nak sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengganjarkan pahala yang cukup banyak. Dahsyatnya pahala orang duduk di dalam majlis ilmu. Sepanjang tuan-tuan muslimin muslimat duduk di dalam majlis ilmu itu, pahala itu terus sampai kepada ibu dan ayah yang berada di alam barzakh. Hebat tak majlis ilmu? Malaikat berebut nak sampaikan kepada ibu dan ayah kita di alam barzakh, mengatakan anakmu fulanah ini sekarang duduk di dalam majlis ilmu, inilah bahagian kamu daripada mereka. Hebat tuan-tuan. Mungkin satu hari kita lupa, mungkin kita terleka nak mendoakan arwah ibu dan ayah dah pergi meninggalkan kita. Tapi kerana kita duduk di dalam majlis ilmu, alangkah gembiranya mereka mengambil segala pahala anaknya yang berada di dalam majlis ilmu. Sepanjang berjalannya majlis ilmu itu, sampailah dia balik ke rumah nanti. Hebat kan? Duduk dalam majlis ilmu. Duduk aja. Faham tak faham tu bukan kerja kita. Ustaz ni tak berbodoh bercerabi hantar, tak ada yang faham tentu pun. Faham tak faham itu bukan kerja kita. Faham itu kerja Allah Ta'ala. Kita duduk itu, mudah-mudahan dengan kita duduk itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak faham di sini, kita faham di rumah. Kita tak faham hari ini, kita faham minggu depan. Tetapi duduk itu pun ceritanya betapa besarnya orang yang berada di dalam majlis ilmu. Bahkan suatu ketika seorang lelaki berada di penjuru masjid. Kalau kita baca kitab besar, malaikat jumpa dengan Allah Ta'ala nak bagi nama ni, nama yang duduk ni. Kemudian malaikat kata, ya Allah, tadi ni ada seorang lelaki yang duduk singgah berteduh di masjid. Dia duduk di hujung masjid tapi matanya memandang ke dalam. Allah kata, masukkan namanya ke dalam senarai orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Nampak tak? Itu sebab ramai yang duduk dalam gelap. Sebab dia tahu duduk dalam gelap pun dikira sebagai duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu banyak kelebihan dia. Alhamdulillah tuan-tuan, orang yang Allah pilih. Kemudian apa lagi yang makruh? Membuka mulut kita menguap di dalam solat. Kalau menguap ni tak payah dalam solat lah kan. Tak solat pun jangan buka mulut luar-luar. Ini pula tengah solat, hukumnya makruh. Tak batal solat. Solat tetap tak batal. Kecuali menguapnya itu mengeluarkan bunyi. Bunyi ni dikira bercakap. Bunyi ni dikira bercakap. Walaupun perkataan itu yang tidak ada maknanya. Buka kitab Manhaj Fiqh Asy-Syafi'i jilid 1. Dalam bab perkara yang membatalkan solat. Kan? Disebut itu bercakap dengan sengaja ketika solat, maka batallah solat. Adapun perkataan itu walaupun bunyinya ha, walaupun bunyinya nak pula buang memang sahlah batal solat. Kan? Tapi kalau buka mulut sahaja hukumnya makruh. Jadi menguap dalam solat ke luar solat yang tak payahlah. Buka mulut luar-luar, tahan tangan kan. Baik. Kemudian apa yang makruh lagi? Menahan buang air dan menahan lapar. Kalau kita nak buang air, tak payah kita terkejar-kejar nak melakukan solat. Bahkan salah satu perkara yang menggugurkan tuntutan solat berjamaah ialah apabila kita nak buang air dan juga makanan sudah dihidangkan. Gugur tuntutan solat berjamaah, tak jadi wajib lagi pada kita. Tetapi kalau kita tengah semayang, tiba-tiba datang memulas. Datang memulas nak terkeluar sangat. Di saat itu kalau kita tahan, hukumnya makruh. Makruh. Sebab menahan nak buang air itu makruh. Kadang-kadang menggigil nak tahan kan. Nak tahan, nak kuncing, kena terberak. Dikhawatiri akhirnya membawa kepada batalnya sembahyang. Dalam tahan, pot terkeluar tak sikit kan. Terkeluar tu maka batal solat. Itu sebab dia kata jangan tahan. Begitu juga dengan lapar. Sebelum solat makanlah sikit apa-apa yang boleh menghindarkan kita daripada lapar.
Kita lapar di dalam solat, hukumnya makruh. Saya sebut tadi, kalau makanan dah dihidangkan, dikala itu gugurlah tuntutan untuk mendirikan solat berjemaah. Tapi jangan saja-saja tepah macam tu. Agak-agak 5 minit lagi nak masuk waktu, hidanglah nasi jemaah. Suruh hai bini hidang nasi setiap kali nak solat, nak masuk waktu suruh orang rumah hidang nasi. Itu saja-saja tak nak berjemaah. Kan? Tetapi kalau tiba-tiba dah ada hidangan, maka tuntutan berjamaah gugur dengan sendirinya. Bolehlah sembahyang kat rumah. Baik, dalam waktu ni dia ada 15 lagi. Kemudian memandang kepada sesuatu yang dapat melalaikan kita di dalam solat seperti gambar, hiasan, sejadah dan seumpamanya. Itu sebab kalau nak solat, jangan pakai baju yang ada tulisan di belakang. Belakang badan ni jangan ada tulisan, sebab dia khawatiri orang belakang akan terleka dengan tulisan itu. Dia baca tulisan tu. Dia baca apa yang tertulis di belakang. Malaysiaku prihatin contohnya. Dia nak sembahyang, Malaysiaku prihatin. Jadi memandang sesuatu yang hiasan itu adalah makruh, dan si pemakai baju itu juga adalah makruh. Kalau depan okeylah, orang tak nampak kan. Belakang orang nampak tulisan itu, hukumnya makruh pada yang memandang dan juga yang memakai. Tak batal solat, tetapi rosak solat itu. Kemudian menurunkan kain hingga tercecah ke lantai, kecuali bagi kaum perempuan. Saja-saja pakai kain atau jubah yang labuh sampai tutup semua tapak kaki. Kaki dia tertutup, kain dia sampai ke lantai tertutup semua. Itu hukumnya makruh. Kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, bab yang membicarakan tentang jubah Nabi. Macam mana dia cerita? Nabi tegur Sayyidina Ali, Nabi tegur Anas bin Malik, Nabi tegur Huzaifah tentang jubah kan. Macam mana cara kamu pakai jubah? Tengok aku pakai macam mana, kata Nabi. Saja-saja je kita lakukan, hukumnya makruh. Dia tetap tidak membatalkan sembahyang. Baik, tambah satu lagi. Solat di dalam keadaan mengantuk, hukumnya makruh. Solat dalam keadaan mengantuk ni asalnya makruh, tetapi akhirnya membawa kepada batalnya sembahyang. Bila dia mengantuk ni akhirnya dia pergi ke mana? Mengantuk ni akhirnya dia pergi kepada tidur. Bila dia tidur, batal sembahyang. Ni yang orang duk petikai ni. Mana ada dalam perkara membatalkan sembahyang tidur? Memang tak ada. Tidur tu tak membatalkan sembahyang, tetapi tidur itu membatalkan wuduk. Nampak? Kecuali bersamaan papan punggungnya dengan papan lantai, maka tidak batal wuduknya walaupun dia tidur. Tapi kalau tengah berdiri, tiba-tiba lelap, tidur sungguh, maka wuduknya batal. Bila batal wuduk, batallah sembahyang. Itu kedudukannya. Itu sebab kita tengok kalau kawan-kawan kita sembahyang, terutamanya waktu zuhur, dia tumbang. Dia tumbang, dia tengah tidur. Ni banyak berlaku pada seorang masjid. Tengah dia berdiri itu, dia tumbang. Dia tertidur punya. Dia bangun, dia sambung sembahyang balik sampai habis. Tanya dia, tadi kau tumbang sebab kau poning kau? Dia jawab apa? Tadi dia terlolap lah. Sembahyang dia tidak sah. Bukan boleh bangun terus sambung. Bangun, pergi ambil wuduk dulu. Sebab ketika berdiri itu, dia sudah pun tertidur, wuduknya batal. Bila batal wuduk, batal sembahyang. Tak boleh kalau kita tertidur tengah berdiri itu, jatuh, bangun sambung sembahyang. Tak boleh. Kena keluar, ambil wuduk balik. Kaedah tu, keadaan tu kita kena faham. Sebab kalau kita tak faham, rosaklah ibadat kita. Tetapi kalau kita duduk, macam tuan-tuan duduk berselok. Tuan-tuan duduk berselok kan? Tertidur. Dalam masa duduk tidur tu, orang sebelah dengar tuan-tuan kentut 15 kali. Pop, kentut. Dia tidur tapi dia kentut. Tidur sambil kentut. Bila iqamahnya, dia pun bangun sembahyang. Kawan sebelah, "Oi, kau kentut tadi 15 kali dan kau. Wuduk kau dah batal, pergi ambil." Dia boleh jawab tak? Bila masa dia kentut, tadi dah tidur.
Kalau betul dia tidur dan kentut tu memang dia tak sedar, maka wuduknya tidak batal. Nampak tak? Memang orang sebelah dengar, tapi dia tidur. Tidur dalam keadaan papan punggungnya bersamaan dengan papan lantai, maka wuduknya tidak batal walaupun dia kentut. Nampak? Yang batal tu waktu dia berdiri. Tapi kalau semua orang masjid membahakan kau kentut dari satu masjid tu, macam mana kau boleh semayang? Takkan kita nak semayang juga kan? Mana nak letak muka? Pergilah ambil semayang kan? Pergilah ambil semayang, buat syarat ambil semayang. Jadi keadaan tu kita kena faham. Tak bunyi loceng tak? Saya takut kono 1000 lagi. Kan sekarang ni bukan boleh lebih-lebih. Tak pasal-pasal kono 1000 kan? Jadi kena berhenti kan ni? Dah masuk waktu kan? Dah masuk waktu kita berhenti lah. Lagipun saya cakap tadi, saya ni pemain gantian. Pemain gantian ni dia jarang main. Bila bagi main dia lebih lah. Kan? Sini dia lebih tu, tuan-tuan patutnya buat macam ni. Barulah berhenti. Kat surau masjid lain kalau saya pergi bunyi loceng, saya berhenti sekarang. Saya pun tak berani sebab kita masih dalam SOP. Kan? Jadi insya-Allah kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesempatan yang lain, ada kesudian daripada orang-orang Tarikh Barujaya untuk menjemput saya lagi, kalau ada kesempatan, kalau ada masa terluang, insya-Allah kita akan bersama-sama di lain kesempatan. Mohon maaf atas sebarang kesilapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.